musyrikin Mekah pun dapat soalan ni sebab mereka tak tahu nak tanya ni sebab soalan akademik. Orang Mekah ni jenis something mana tahu akademik sangat kan. Geng-geng brutal ni dia main ganah je, pukul dan sebagainya. Jadi dia pergi cari orang Yahudi Mekah, orang Yahudi Madinah beri nasihat. Lalu mereka pun pergi dan Abu Jahal sendiri pergi ke rumah Rasulullah SAW. Lalu bertanya, nak tanya, ya kalau dapat jawab tak 4 soalan. Jadi Rasulullah SAW seperti biasa, soalan-soalan tu dia dapat jawab kalau ada wahyu yang turun. Tapi disebabkan soalan ni banyak, 4, masa tu pula tak ada wahyu. Jadi Rasulullah SAW kata, aku jawab esok. Rasulullah confident bahawa mesti Tuhan akan terangkan kepada dia soalan ni, sebab orang tanya. Jadi pada masa tu pagi ni, bila dia kata esok, maka orang musyrikin pagi esok dah tunggu dah depan rumah. Kan nak belajar ni tapi nak tengok, mesti tak boleh jawab punya, sebab confident tak boleh jawab. Lalu bila mereka datang tanya Nabi SAW apakah jawapannya, Nabi kata aku tak boleh jawab. Dan lalu dicananglah seluruh Mekah tu bahawa inilah dia pembohong. Bila kita tanya soalan dia dapat jawab sebab soalan-soalan tu daripada kita orang biasa. Tapi bila kita pergi mengadap geng-geng profesor di Madinah tu kan, bagi soalan yang kau punya dia dah tak bayar. Ini tunjukkan. Jadi berbagai-bagai inilah sehingga membawa kesedihan yang ketara lah. Di awal surah Al-Kahfi Allah SWT menyatakan fala'allaka baqi'un nafsaka, dan sebab engkau telah memusnahkan dirimu wahai Muhammad kerana kesedihan terhadap pembohongan mereka. Maknanya Tuhan dah situ ada unsur, ada 2 unsur lah. Satu unsur memberitahu, memujuk Nabi bahawa kerunsingan yang melampau tu boleh memudaratkan diri. Yang kedua dari sudut psikologi lah, maknanya dari sudut perubatan, maknanya stres dan kerunsingan ni boleh memudaratkan diri. Itu maknanya Quran menerangkan satu fakta ilmiah di situ. Kan? Okey. Jadi di sini apa yang berlaku ialah sebahagian ulama mengatakan wahyu tidak turun sampai 4 bulan. Jadi bayangkan sedihnya baginda sallallahu alaihi wasallam kerana ketiadaan wahyu yang membantu, dan baginda tak boleh nak jawab sebab sampailah turunnya surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang perkara ni. Jadi bila dah turun, dah lepas 4 bulan tu, Abu Jahal kata ni lama tak jadi lah, baru ni tak jawab terus kan, kata nak jawab semalam je. Walaupun kisah ni sebenarnya menampakkan macam Nabi ni tertekan, tetapi sebenarnya merupakan satu pengajaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kuasa nak kontrol wahyu tu mari ataupun tidak. Yang seterusnya menjadikan bukti kenabian dia, menambahkan dia ni nabi, menambah bukti lagi. Sebab di tengah-tengah orang tekan dia, hina dia tak boleh jawab apa. Sebab hujah dia tak ada wahyu, tak boleh jawab. Tapi bila datang wahyu menceritakan kisah-kisah yang ditanya tu, maka Nabi SAW menjawab. Jadi ini satu bukti. Mustahil seorang yang mereka dan mencipta cerita tu dia tak jawab sewaktu orang sedang utuk dia, sedangkan itulah masa yang paling perlu untuk dia menjawab persoalan tu. Jadi akhirnya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama mendidik, yang kedua membuktikan. Nampak tak situ? Mendidik Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu itu aku akan melakukannya esok, tetapi katakanlah jika dikehendaki Allah. Di situ turunnya satu
pendidikan, iaitu kita kena kata insya-Allah. Tapi orang kata ada juga insya-Allah Melayu ada. Insya-Allah Melayu ni jom pergi shopping esok insya-Allah. Esok kan duduk Johor dah. Macam mana malam kata insya-Allah. Ni insya-Allah Melayu ya. Insya-Allah Melayu tak boleh. Sehingga mungkin ada setengah-setengah orang tu dah fobia dengan insya-Allah. Satu hari saya bercakap dengan seorang lelaki di Johor. Saya pergi, kami bincang-bincang. Akhirnya sampai satu perkara tu memerlukan saya berjanji. Saya pun kata insya-Allah. Dia marah. Dia kata saya tak nak dengar insya-Allah. Saya nak dengar miss saya. Dia kata tak boleh lah, adat orang Islam ni ialah insya-Allah. Tak boleh, dia kata. Saya banyak dah dengan insya-Allah ni, nipu dia kata. Itu apa panggil reaksi daripada kelemahan masyarakat kita sendiri. Mungkin itu orang Islam. Kalau orang bukan Islam mungkin lebih lagi lah, kan? Lagi dia kata insya-Allah. Jadi lebih teruk lagi lah kita bila berdepan. Sebabnya kita yang merosakkan benda tu sebenarnya. Okey, saya nak masuk ke centang. Sebelum juga masuk dalam kisah dua orang pemilik kebun ini, dan insya-Allah kisah-kisah yang lain akan menyusul pada minggu depan dan seterusnya, iaitu kisah Ashabul Kahfi dan sebagainya, yang kita yakin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu kisah ni, tapi saya nak tengok nak analisis dia dari sudut sedikit pengajaran yang ada. Sekali lagi kepada yang baru masuk, saya nak bagi tahu bahawa saya membuka talian lagi. Kalau siapa ada yang nak bertanya ke apa, boleh terus dengan mesej atau mesej 019-277-3619. Nanti saya akan baca, sebab mungkin ramai yang malu ke. Lepas tu saya baca soalan dia pun dia malu lagi, padahal tak tahu siapa dia. Dia malu je. Tahap malu dia tinggi sangat. Okey. Salah satu keistimewaan dan kelebihan surah Al-Kahfi ni, dia sebenarnya ayat Quran ni sama saja, dia kalamullah mereka. Tetapi jarang sekali ayat-ayat surah-surah ini mempunyai hadis yang support dia dari sudut kelebihan surahnya, kelebihan. Kebanyakannya orang yang reka sendiri je. Rekaan ni betulnya tak payahlah layan lebih sangat sebab orang reka saja. Tetapi surah Al-Kahfi ada satu hadis yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian kata dhaif, tetapi ada yang mengatakannya ada ini sahih. Jadi Rasulullah SAW menyatakan sesiapa yang baca surah Al-Kahfi maka dia akan diiringi dengan cahaya sehinggalah pada Jumaat yang akan datang, pada hari minggu yang akan datang. Jadi menunjukkan di sini sesuatu yang diberi keistimewaan itu sudah tentu mempunyai pengajaran, kepentingan yang lebih lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai memberikan keistimewaan itu berdasarkan sebab dia. Oleh itu untuk tidak berlengah masa, saya pun nak ringkas je cerita ni sebenarnya, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam Al-Quran ayat 32, iaitu wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Gambaran dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni, gambaran kita baca mungkin tak berapa, kita baca terjemahan ni mungkin, tapi pada masyarakat Arab jahiliah, bila dia membaca ayat ni, dia dapat gambarkan dengan baik lah. Itu wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain. Dan seorang tu mempunyai ada dua buah kebun min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya itu dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Jadi gambaran ada kebun, lepas tu di kebun tu cantik je, lepas tu ada apa ni, pokok kurma di tepi kebun tu. Antara dua ni pula ada kebun satu lagi, maknanya kalau kelapa sawit juga nak bayangkan dalam gambaran kebun bagi orang Arab jahiliah ataupun orang Arab di tanah Arab ni, gambarannya cukup cantik. Kalau rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Mesir kan,
ke Arab Saudi ni tak. Kalau ke Mesir, kalau kita berjalan jauh di sudut padang pasir dia yang bergunung kanan, semua batu apa semua tu, tiba-tiba kita jumpa satu oasis. Bila kita jumpa tu, mata kita jadi sejuk. Jadi sejuk sangat. Sebab apa? Sebab kita dah lama tengok batu-batu yang, bukit-bukit batu yang kadang-kadang merah aja batu tu, jadi sakit mata kita. Kadang-kadang batu tu tajam-tajam, menggerunkan kita duduk tepi gunung tu, kita rasa pandangan dia sangat menggerunkan. Sayangnya gambar-gambar tu tak ada. Jadi bila dia gambarkan orang tu mempunyai kebun, maknanya kebun di tengah-tengah tempat yang macam tu memang satu yang berharga lah. Apa yang berlaku kepada dua orang ni? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'an fajjarna khilalahuma nahar. Dan adanya ni pula sungai pula. Di antara kebun tu ada sungai, dan buah hasil dia sangat banyak. Kalau kita balik kampung musim orang bercucuk tanam, kita khayalkan situasi ini, kita baca surah ini, memang cantik kan? Saya masa saya budak-budak dulu, salah satu hobi saya ialah waktu pukul 2:30 saya akan ambil tikar pergi tidur tengah kebun. Zaman dulu lah kan, musim rambutan kau, musim manggis kau, musim buah. Saya ambil tikar rumah anda. Kalau saya balik rumah nenek saya ambil tikar, saya akan berjalan duduk kampung. Saya akan duduk situ, bawa buku, baca, study, tengok, kenal pada ayat ni, boleh imagine kegembiraan. Dan jadi Allah bayangkan bahawa dua orang ni dia memiliki kebun, dan apa yang berlaku, seorang ni bersifat takabur. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dia nak ceritanya seorang ni jenis orang bagus, seorang tu seorang tak bagus. Lalu seorang yang tak bagus ni dia kata, aku lebih banyak daripada engkau harta, dan aku lebih mulia daripada engkau pengikut. Azzu nafara. Orang zaman dulu pengikut dia ialah anak beranak dia lah. Iaitu banyak anak ni zaman dulu adalah aset. Ramai anak. Oleh itu dia nak cerita orang ni telah dipengaruhi dengan situasi keduniaan. Lalu dia telah meletakkan baik dan buruk, mulia dengan tak mulia tu kerana harta, kerana kedudukan, kerana adanya pengikut. Jadi apa yang berlaku, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia pergi ke kebun dia dalam keadaan dia berbangga dan dia tidak ingat siapa sebenarnya yang memiliki kebun dia. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Sehingga adanya perasaan dalam hati dia. Allah gambarkan dalam perkataan dia, iaitu dia berkata, aku yakin harta aku ini tidak akan hilang. Sebenarnya tak penting dia kata dengan lisan dia, tapi di sini nak menggambarkan perangai dia. Perangai orang tu, iaitu dia sudah terpengaruh dengan satu sifat, iaitu dia terlalu bergantung pada harta dia, sehingga dia rasa harta tu dapat mengekalkan dia. Ini yang berlaku kan. Ramai kita tengok orang sanggup buat apa saja kerana sanggup menghasilkan harta. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan. Bahkan orang ni telah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat harta ni telah membuatkan dia terlupa, sehingga dia merasakan bahawa hari akhirat tidak akan berlaku, iaitu dia tidak beriman. Wala irruditu ila rabbi. Dan jikalau aku dikembalikan kepada Tuhan pun, kalau aku bangkit pun nanti, la ajidanna khairan minha munqalaban. Aku akan dapat nikmat juga. Sebab apa? Kedudukan yang tinggi, pangkat, kebiasaannya akan mempengaruhi orang tu, akan mengaburi mata kita ataupun menipu kita, sehingga kita menyangka bahawa kalau kita mati pun kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang mulia. Sebab kita di dunia ni dimuliakan. Ini masalah ya. Kalau kita tengok ada
ada kematian dari raja-raja ke pemimpin-pemimpin yang besar. Mereka mati ni penuh dengan adat istiadat. Semua orang bagi tabik lah, bunga ditabur dengan banyak, yang disiram pun air wangi ke apa semua tak kira. Tapi kalau kita menyelami situasi dia tu, pada ketika itu apa yang dia akan berkata kepada orang yang duduk tengah memuliakan dia? Adakah bunga-bunga yang ditabur tu boleh memberi manfaat pada dia? Adakah orang yang mati ni dia nak lagi ke benda-benda kemegahan macam tu? Sudah tentu dia berkata, tak payahlah, aku sekarang bukan nak benda ni. Kan? Ini yang digambarkan dalam surah ni. Orang tu tertipu dengan kemuliaan pangkat dan harta tu, lalu dia menyangka diri dia ni mulia kerana apa yang dimiliki. Lalu sahabat dia ni pun menggambar, sahabat ni, perbualan sahabat dia ni nak menggambarkan sifat yang sepatutnya dimiliki oleh orang Islam. Itu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawir akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Apakah kamu telah kufur dengan Tuhan yang menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang manusia? Tapi dia kata walakinnahu wallahu rabbi, tapi aku mengakui bahawa Tuhan Allah tu Tuhan aku, dan aku tidak akan syirik dengan. Di sini digambarkan sebagai seorang kawan perlunya menasihati dengan baik terhadap member yang lain, dan di samping itu perlu mempunyai pendirian yang betul. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Sepatutnya daripada kamu berfikiran seperti tadi, yang menganggap harta tu milik kau buat apa saja, harta tu yang mengekalkan kau, sepatutnya engkau masuk kebun kau tadi dengan berkata Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini bukan persoalan ucapan ya, tapi ucapan yang masuk ke dalam hati kita, ucapan yang menjadi satu pengamalan. Sebab itu bila kita tengok benda-benda yang baik, kita disunatkan mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Kawan beli kereta baru, Masya Allah. Dapat rumah baru, Masya Allah. Tak perlulah Masya Allah, Masya Allah saja. Masya Allah tu ialah nak tunjukkan, oh inilah dia takdir Allah, inilah yang Allah nak. Maknanya rezeki ni daripada Allah. Dengan kita kata macam tu, perkara yang pertama hilang daripada diri kita ialah sifat dengki. Orang Melayu ni tak kata macam tu sebab tu banyak dengki sangat. PhD yang kata tak? Dia satu cara mengatasi sifat dengki ni ialah dengan kita ingat pada Allah, iaitu kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Bila kita tengok benda baik, kita kata Tabarakallah. Ataupun kita Tabarakallah ni maknanya kita mendoakan keberkatan kepada benda tu. Kita ingat benda tu daripada Allah, tak perlu nak dengki lah Allah bagi kat dia. Bila kita, dan juga menyebabkan orang tu, orang yang berkata tu juga dia mempunyai, dia neutralkan diri dia. Sebab harta dan kekayaan ni membawa kemegahan. Bila kita neutralkan dengan kehendak tu daripada Allah, maka dia jadi in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun engkau melihat aku lebih sedikit harta dan anak, maknanya bukan orang Islam ni tak ada anak, tapi nak katanya anak pada istilah zaman dulu ialah pembantu, pengaruh. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Seorang Muslim tu dia berfikiran, dia bercita-cita tinggi dan dia berpandangan jauh, iaitu mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku lebih daripada apa yang kau miliki. Wa yursilu 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaban. Mana tahu kalau Allah hantarkan api membakar semua harta engkau ni, ataupun air menenggelamkan semuanya. Pada ketika itu kamu nak buat apa?
Itu maksudnya kan. Kemudian wa uhita bisamari, apa yang dikatakan oleh sahabat dia tu sebenarnya telah menjadi kenyataan. Kerana apabila orang ni pada satu hari dia pergi ke kebun dia, cerita ni pendek saja, iaitu bila dia pergi ke kebun dia, dia dapati kebun dia telah terbakar semua. Kan? Dalam kebun yang cantik tadi tu, dia pergi satu hari, dia pergi ke kebun dia, dia tengok kebun dia telah musnah. Macam kita bangun-bangun pagi, saham jatuh semua. Jadi yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Lalu dia pun membalik-balikkan kedua tangannya tajamnya terhadap apa yang telah dibelanjakan. Tak nampak sangat sebenarnya gini. Dia pergi dalam kebun tu, dia pun terkejut. Dia teringat balik, oh modal banyak dah ni. Nak sampai tahap ni modal banyak dah. Kan, suruh orang bajak, upah orang ni. Kebun dia tengah cantik dah, tiba-tiba mari bencana. Lalu dia pun sangat sedih dan menyesal terhadap apa yang menimpa diri dia. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Pada waktu itu baru dia teringat, oh alangkah kalau aku tidak mensyirikkan Allah. Manusia ni sebenarnya cerita ni dia nak terangkan juga bahawa manusia ni bila dia ditimpa susah, barulah dia teringat kat Tuhan. Kebiasaannya macam nak tunggu susah dulu, baru nak ingat kat Tuhan. Masa senang, sangat susah kita dan mudah lalai kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Bila benda tu dah berlaku, nak buat apa dah? Tak boleh siapa tolong dah. Jadi walaupun sebenarnya kerugian dan penyelesaian tu masih lagi di peringkat di dunia sebenarnya. Jadi orang ni agak beruntung lah. Sebab apa? Sebab dia ni menyesal di atas perbuatan dia, kekufuran dan kemegahan dia tu. Walaupun Allah SWT turunkan bencana, dia menyesal di dunia. Maka di dunia ni Allah SWT terima lagi lah penyesalan tersebut. Tetapi dari sudut kesan-kesan kehancuran tadi, Allah tak bagi balik lah secara sekelip mata. Bukan bila istighfar je naik tumbuh balik, esok jadi balik. Tak ada lah, nak cari yang lain pula. Jadi di sini juga sebenarnya nak memberitahu kepada kita, kekuatan hanya milik Allah. Yang kedua, nak bagi tahu kesan daripada keburukan ni, mungkin Allah menurunkan bencana di dunia sebelum akhirat. Yang ketiga, manusia ni bila Allah turunkan bencana tu, walaupun kita beristighfar apa, yang diambil kira ialah pengampunan dosa. Adapun benda tu nak dapat balik hari tu juga, tak ada. Kesan keduniaan tu akan ada. Ada orang tu jadi mak rempit, malam langgar tiang elektrik, tercabut kaki, balik istighfar, cabut kaki situ lah, takkan ada kaki balik bila istighfar kan. Itulah kesan keduniaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadru'u riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Itu perumpamaan hidup di dunia ini ialah seperti air yang turun dan kena pada bumi. Kita kena ingat, kita ni sebagai seolah-olahnya kita hidup di dunia ni seolah-olahnya tanah dengan air hujan. Allah jadikan hujan ni kena pada tanah kan. Tetapi tak semua tanah tu akan membuahkan, menumbuhkan tanaman. Kalau air hujan tu kena kat pasir, 2 saat je hilang air hujan. Tak tahu kat mana. Tanam pokok atas pasir, mati kering pokok tu. Ada orang ni, dia terima hidayat ke dia terima apa, tak lekat. Anyuk. Terima. Ada manusia ni seperti tanah liat. Hujan turun,
dia bertakung air kan. Bila letak pokok, tumbuh pokok. Ada manusia tanah gambut, lekat sikit je. banyaknya air tu meresap, yang lekat sikit je. Manusia ni ada yang sikit, ada yang banyak, ada yang tak ada langsung. Jadi kita bersyukurlah kerana jadi orang Islam, tetapi kita kena develop dan perbaiki diri kita lah, kerana kita tak nak jadi orang yang seperti pasir tadi, menerima hidayah tapi tak lekat. Jadilah orang yang seperti tanah liat, iaitu dia turun hujan, dia menyimpan air yang banyak untuk dia guna. Jadi bila hidayah datang pada kita, hidayah itu dekat dalam hati kita. Itu perumpamaan yang sangat sungguh cantiklah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya rasa itu saja yang saya nak terangkan. Mudah-mudahan dapat kita kongsikan bersama pada hari ini. Walaupun tidak ada sebarang pertanyaan, tak ada masalah. Tak ada orang yang nak, ataupun ada soalan, ataupun ada komen ke, ada apa, selain daripada boleh hantar melalui SMS ataupun boleh tuan angkat tangan. Silakan. Hadis sahih. Jadi bila kita tengok surah tu memang penting lah. InsyaAllah saya akan kupas mengapa tahap tu diberikan, iaitu mengapakah Nabi SAW dia motivate kita supaya menghafaz 10 ayat. Dia sebenarnya bila dia kata akan terselamat ke akan dapat ni, sebenarnya dia nak bagi motivasi supaya kita buat. Jadi kalau bila saya tengok di awal 10 tu, sebenarnya awal 10 tu mukaddimah kepada keseluruhan surah Al-Kahfi. Maknanya konten surah Al-Kahfi itu, dia punya kesimpulan dia tu duduk di depan surah tu. Maknanya intipati kepada semua pelajaran tu duduk dalam surah. Jadi macam mana seorang tu tidak terselamat daripada fitnah Dajjal ke di akhir zaman ke, kalau dia sendiri telah percaya. Macam cerita ni kan, separuh daripada surah, 1/4 daripada cerita surah Al-Kahfi itu ialah cerita dua orang pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun ni, intipati cerita dia ialah, iaitu jangan terpedaya dengan harta benda sehingga kita melencong daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana, marilah Dajjal ke datuk dia ke mari kan, tak akan boleh sesat lah. Sebab tonggak yang pertama kita ialah semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni dah diselewengkan oleh syaitan dengan beberapa faktor. Salah satu faktor ataupun senjata syaitan yang sangat berkesan ialah harta dan kesenangan. Jadi bila Nabi kata 10 ayat tu menghindarkan daripada tipu daya Dajjal, bila saya tengok dalam ayat-ayat dia, 10 ayat tu adalah mukaddimah kepada keseluruhan surah tersebut. Kita ada masa lagi? Siapa yang nak sambung ke boleh tak? Ada yang bagi idea? Okay. Untuk yang malu nak bertanya, boleh hantar SMS 019-277-3619 019-277-3619. Saya rasa kita boleh bincang perkara lain yang bukan perkara ni. Jika mana-mana yang dapat saya jawab tu, insya-Allah saya akan.
Bukan Islam. Dari sudut membeli ke dari sudut maknanya muamalah jual beli tu. Oh, saya tak faham soalan tu. Mungkin saya jawab dulu, lepas tu kalau tak lengkap boleh. Yang saya faham ialah bagaimana bermuamalah jual beli dengan orang bukan Islam. Maknanya dalam Islam jual beli ni ialah bukan perkara ibadat. Dia adalah perkara muamalah. Jadi perkara muamalah ni dia sama orang Islam ke bukan Islam dalam jual beli sama, iaitu yang penting transaction tu adalah benar. Macam kalau kita jual beli dengan orang Islam, kena syarat-syarat dia mestilah benda yang dibeli tu halal, mestilah dapat diketahui barang tu wujud, adanya kontrak. Maka itulah juga yang mesti ada. Maknanya kita tahu apa yang kita beli, benda yang kita beli itu boleh dibeli dari sudut hukum syarak. Kalau kita beli sup kaki babi tak boleh. Kita jual macam tu kan, sup telinga atau ekor tak boleh. Kalau kita beli misalnya kata beli mainan budak ke apa semua, okey boleh. Dari sudut akad dia tu tak ada masalah lah. Sekarang ni kita jual beli zaman sekarang ni, jual beli benda yang remeh ni dia tidak ada akad aku beli barang ni sebanyak ni, tak ada. Kita hanya menggunakan teknik memberi dan mengambil, mu'atah, iaitu saling unjuk mengunjuk. Pembelian jenis ni adalah sah kerana beri dan bagi duit dan bagi barang tu menunjukkan ke persetujuan. Dan kalau di supermarket ke di kedai kita ada resit tu lagi kuat, dia punya menunjukkan ke persetujuan dua pihak. Macam tu saja, tak ada beza. Itu sebenarnya yang kita. Okey, dari sudut keutamaan membeli baru itu dari sudut hukum dasar dia, orang Islam ni boleh membeli daripada orang bukan Islam, dan muamalah ni boleh. Cuma dari sudut kita panggil dari sudut strategi lah, dari sudut hukum juga, iaitu tapi hukum asal dia boleh. Cuma disebabkan sekarang ni umat Islam ni sangat perlu kepada panggil apa ni, saling tolong menolong dan bantu membantu. Kerana umat Islam di Malaysia sendiri dari sudut penguasaan ekonomi sangat lemah sebenarnya. Kita ni berbangga dengan ekonomi orang lain, orang bukan Islam, iaitu kita tak sampai 30% penguasaan ekonomi Bumiputera dan orang Islam. Okey, jadi kita sangat perlu kepada support ekonomi orang Islam sendiri. Jadi seboleh-bolehnya kita berbelanja seperti mana ni para aktivis Islam, contohnya Hassan Al-Banna sendiri dalam 36 kewajipan seorang Muslim tu, dia telah mengatakan salah satunya ialah kita seboleh-bolehnya berbelanja dengan orang Islam. Tetapi dari sudut memfatwakan atau meletakkan hukum, para ulama tidak mengambil jalan fatwa. Nampak tak? Pendekatan tu kita tak guna pendekatan keluar fatwa wajib beli di kedai orang Islam. Kita tak keluar. Sebab apa? Sebab banyak kekangan. Satu, bila keluar fatwa ni, orang akan melihat halal dengan haram. Bila halal dengan haram ni, bila belanja dengan bukan orang Islam, haram. Tapi kita bukan nak kata macam tu, kita nak menggalakkan setakat yang boleh. Yang
pertama. Yang kedua, orang Islam ni sendiri bukan dia tak nak tolong orang Islam. Masalahnya orang Islam tak ada produk. Kepuk lekor adalah. Kepuk lekor, nasi minyak, boleh. Tapi produk-produk lain orang Islam tak ada. Contohnya di Timur Tengah sekarang ni, ulama dia mengeluarkan fatwa kita kena boykot barangan Rusia dan China sebab dia menyokong Hafiz Assad bunuh orang Islam. Lebih 20,000 orang Islam mati. Dan bila PBB nak buat tekanan, Rusia larang. Amerika mujur, Rusia larang. Amerika ni dia berselindung. Dia nak supaya Syria ni hancur lebur juga, tapi dia tak nak buat atas nama dia. Dia nak tunjuk muka dia baik, tapi dia nak hancurkan Syria. Sebab tu dia tidak mengenakan apa-apa tekanan kepada Rusia untuk mengubah pendirian. Dia nak, sebab apa? Selagi Syria ni hancur, Israel lebih selesa. Tapi Amerika tak nak tunjuk muka dia yang menghancur, biar Rusia yang menghancurkan. Jadi itu dari sudut produk orang Islam. Kita boleh boykot, tapi kita boykot berapa hari? Sebab kita tak ada produk. Manusia ni perlu pada benda tu. Jadi di sini balik pada. Jadi sebab tu saya nampak para ulama tidak menggunakan pendekatan tersebut, tapi kita menggunakan pendekatan kesedaran saja. Kesedaran, bagi kesedaran pada orang Islam, utamakan barangan orang Islam setakat yang boleh, dan menggalakkan orang Islam ni untuk melakukan aktiviti ekonomi. Ya. Wallahu a'lam. Saya rasa setakat itu saja tazkirah kita pada hari ini, kalau tidak ada soalan. Mudah-mudahan kita sekarang ni sudah masuk habis fasa pertama. Jadi kita 1/3 puasa dah habis. Jadi kita masuk ke nak masuk 2/3 lah. Jadi mudah-mudahan puasa pada tahun ini dapat beri sumbangan pada kita ke arah menguatkan diri kita, untuk memberikan kepada kita membersihkan kesalahan-kesalahan kita, membetulkan amalan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat menjadi masyarakat Islam yang lebih kuat, masyarakat Islam yang lebih positif. Ada soalan tergempar? Silakan. Soalan terbuka di hati. Islam ni dah disediakan, Allah, Rasulullah pun dah sediakan cara hidup yang lengkap untuk kita, kan, panduan. Tapi kenapa umat Islam pada pandangan Ustaz ke belakang? Kita ada a complete way of life, guidance, apa nak buat, daripada benda yang kecil sampailah benda yang besar. Tapi kenapa umat Islam, dan kalau kita tengok di Malaysia sendiri, macam patutnya orang Islam lagi particular potong queue ke apa, sebab nanti kita akan ditanya di akhirat. Tapi kenapa macam kita tak faham dan tak nampak? Apa pendapat Ustaz? Soalan tu betul, itu masalah kita sekarang. Yang tu kita perumpamaan yang Tuhan bagi tadi lah. Perumpamaan manusia ni seperti tanah tadi, kan. Kita umat Islam yang sahabat ni yang tanah liat, yang hujan turun semua air tu berkumpul, kan. Tapi kita ni yang jenis umat Islam yang jenis pasir ni, yang jenis turun hujan lekat sikit je kat dia. Yang lainnya air tu meresap lagi. Jadi masalah Islam bukan masalah agama tu tidak komplit. Masalah yang pertama ialah kita tidak mampu menukarkan pengetahuan tu kepada bentuk pengamalan. Kita tak mampu nak tukarkan je pada, contohnya kita kata orang semua cakap bab puasa ni hebat apa semua, kan. Tapi di negara Arab contohnya, tradisi di negara-negara Khalij, di negara-negara Teluk ni ialah dia bangun pukul 4 petang. Bulan puasa, pukul 4 petang baru masuk mata. Baru semayang subuh 2 rakaat. Pukul 4 petang. Sebab apa? Negatif bagi mereka. Puasa ni memang teruk kalau di negara Arab.
Contohnya saya duduk di Morocco, bila bulan puasa semua kerja tak jadi. Lewat sikit kena halau balik pergi pejabat hari minggu depan dia. Sebab dia mereka memandang puasa ni terlalu dalam pandangan yang terlalu negatif. Malaysia ni alhamdulillah orang boleh, bahkan ada orang pergi jogging lagi hari pagi puasa kan. Maknanya melihat puasa tu relax lah, tak ada masalah. Tapi contoh terbaik pun di negara Arab juga, orang yang berperang di Syria apa semua tu mereka boleh puasa pula. Iaitu ketika orang Islam tu mampu melihat agama tu sebagai satu benda yang positif, mereka akan berjaya. Ini masalah kita ialah macam mana kumpulan yang sedar untuk menyedarkan kumpulan yang tidak sedar. Satu masalah lagi lah kan. Yang kedua, tafsiran kumpulan yang sedar ni banyak yang salah juga. Banyak juga kumpulan-kumpulan agama sendiri yang menganggap agama tu dalam ruang lingkup ibadat. Contohnya zikir saja, sembahyang saja, puasa saja. Dalam lingkungan ni mereka bagus, ikut rukunnya, ikut syaratnya apa semua. Tapi keluar saja dari lingkungan ibadat, mereka redah saja, tak ikut dah keperluan tadi. Jadi berlakunya pemisahan di antara pengamalan agama dalam ibadat, pengamalan agama dalam kehidupan. Ini masalah umat Islam lah. Kalau kita tengok contohnya di negara Sudan kan, sebab itu rekod kan, rekod. Tapi lah buat ATL. Contohnya syarikat Ranhi, dia kerugian 600 juta bila melabur di Sudan. Kalau hari biasa pula letih balik rumah tu. Jadi sepatutnya siap setahun, 3 tahun tak siap lagi. Tapi dari sudut ibadat, kan, serban dia besar saja. Kalau tengok kita tak ada serban, kena halau aja kat dia. Tapi di sudut tu lah, keinginan nak agama ni pun tinggi. Ada orang, Yusuf Qaradawi sebut dalam buku dia, ada orang Sudan tu dah pergi haji 40 kali. Dia megah, dia boleh pergi haji 40 kali. Yusuf Qaradawi kata tak payah pergi dah, buat kerja lain lah. Tapi nak katanya, tidak semestinya orang yang kuat nak beragama tu memberi kesan positif pada kekuatan agama itu sendiri. Kadang-kadang orang macam ni membawa fitnah kepada agama itu sendiri. Orang benci pada agama kerana pakej yang dikemukakan itu tidak lengkap dan tidak menarik orang. Tidak boleh menyelesaikan masalah umat. Itu cabaran yang kita hadapi. Iaitu antara orang yang nak kepada agama tetapi tidak benar pengamalannya, ataupun kumpulan yang tak minat kepada agama. Setiap kumpulan tu kita kena tangani dengan baiklah. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita pun dah 1:30. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.